Di luar sana terdapat banyak agama yang berpenampilan seperti imej seorang Muslim, seperti memakai serban dan berhijab, sedangkan mereka bukan beragama Islam. Antaranya adalah Druze. Druze adalah agama baru yang lahir dari aliran Syiah Ismailiyah. Mereka mendakwa Khalifah Fatimiyah di Mesir iaitu Al-Hakim bi Amrullah adalah Allah dalam penjelmaan yakni tajalli dalam bentuk manusia. Agama ini telah mengadun kepercayaan falsafah Yunani, Hindu dan Buddha dengan kepercayaan Syiah Ismailiyah. Pemakaian mereka ini adalah kerana pengaruh budaya dan masyarakat di Timur Tengah. Agama Saba'in Mandain. Saba'in Mandainism adalah agama yang lahir di Iraq, sekitar pesisiran sungai Efrat dan Tigris. Mereka menganggap Nabi Yahya atau John the Baptist adalah Nabi utama di sisi ajaran mereka. Mereka menjadikan ritual pembaptisan di sungai sebagai ibadat utama di sisi mereka. Agama Zoroaster. Zoroaster atau Majusi adalah agama lahir di Parsi atau Iran sekarang. Agama ini memuliakan elemen-elemen alam seperti api, air, tanah dan udara. Agama ini telah sedia ada sebelum dari zaman Nabi Isa lagi. Malah ia pernah dianut oleh pemimpin besar Empire Parsi seperti Cyrus the Great. Pemakaian penganut ini adalah kerana terkesan dengan pemakaian budaya masyarakat Iran dan sekitar Timur Tengah. Agama Yahudi. Yahudi adalah agama yang dianut oleh bangsa Bani Israel atau Yahudi. Mereka mendapat risalah wahyu dari Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah kepada mereka. Mereka antara penganut yang memiliki pengamalan hukum hakam yang ketat. Malah kelompok ini diiktiraf sebagai Ahlul Kitab. Agama Kristian. Kristian adalah agama yang lahir setelah ketiadaan Nabi Isa, hasil dari konflik zaman selepasnya yang terpengaruh dengan misionari Saint Paul. Mereka telah menuhankan Nabi Isa dengan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhan Bapa, sehingga melahirkan konsep Trinity. Sebahagian mereka masih mengekalkan pemakaian tradisi masyarakat awal di Timur Tengah, iaitu sekitar Jerusalem, yang sinonim dengan pemakaian menutup kepala. Agama Samaritan. Samaritan adalah agama kuno yang lahir sejak dari zaman sebelum Nabi Isa. Mereka adalah kelompok Bani Israel yang telah mengasingkan diri dari orang-orang Yahudi yang lain. Malah mereka mendakwa kitab Taurat orang Yahudi yang ada pada hari ini adalah menyeleweng. Mereka mendakwa kitab Taurat yang asli adalah kitab yang dimiliki oleh kaum mereka. Kini kelompok Samaritan berada di kawasan West Bank, Gunung Gerizim. Agama Yazdani. Yazdanism adalah agama baru yang lahir dari kalangan bangsa Kurdish. Mereka menyembah Tuhan yang bernama Yazdan. Mereka menggabungkan ajaran Hindu, Kristian, Majusi dan Sufi Batiniyah. Mereka beriman wujud ketua malaikat Merak yang dinamakan sebagai Melek Taus. Kisah Melek Taus ini adalah versi mereka membersihkan karakter iblis dalam versi Al-Quran. Mereka juga ada ritual memuja kubur wali mereka iaitu kubur Adi Ibn Musafir yang terletak di Iraq. Agama Yarsani. Yarsanism atau Ahlul Haq atau KKI adalah agama baru yang lahir di Parsi dari kelompok Kurdish. Agama ini diasaskan oleh Sultan Sahak. Mereka menganggap Sultan Sahak sebagai nabi baru mereka. Mereka juga adalah kelompok yang melampau menganggap Sayyidina Ali sebagai jemaah Allah di dunia. Mereka juga meminta pertolongan dengan Sayyidina Ali. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Haidar, 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 Madar. Ya Ali, Ya Ali, Ya Shah berkibar Madar. Agama ini bersifat sinkretism dengan mencampuri agama Kristian, Zoroaster dan Hindu. Agama Qadiani. Agama Qadiani atau gerakan Ahmadiyah Qadiani adalah agama baru yang lahir di India pada abad ke-18. Mirza Ghulam Ahmad adalah pengasas gerakan ini. Dia telah mendakwa dirinya sebagai Rasul baru.
Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Qadiani juga telah mengubah beberapa syariat dalam Islam dan memiliki komuniti eksklusif di kalangan mereka. Agama Bahai. Bahai adalah agama baru yang lahir di Iran oleh tokoh mereka yang berdakwa sebagai Rasul, iaitu Sayyid Ali Muhammad Shirazi dan Mirza Hussein Ali. Mereka semua adalah lahir dari keluarga Syiah Imamiyah di Parsi dan akhirnya membawa ajaran baru versi mereka tersendiri. Pemakaian tokoh-tokoh terawal mereka menyerupai pemakaian Muslim di sekitar Timur Tengah. Ini kerana agama ini mula berkembang di Timur Tengah. Agama Sikh. Sikhism adalah agama muda yang lahir di negara India. Wujudnya agama Sikh ini juga hasil dari konflik antara agama Islam dan Hindu di India. Lalu wujud unsur Hindu dan Islam yang begitu jelas di dalam kitab suci agama Sikh itu sendiri. Mereka mewajibkan lelaki dan wanita memakai turban dan menutup kepala mereka. Selain itu, masih banyak lagi pemakaian keagamaan yang muncul terutama bagi gerakan agama baru hasil dari pecahan dari Kristian dan Islam. Nantikan pendedahan di dalam buku 60 agama baru di Malaysia yang mendedahkan bagaimana gerakan agama baru dari luar negara berjaya melebarkan pengaruh ajaran mereka ke dalam negara ini. Bagi umat Islam, situasi ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW yang bermaksud, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah dibangkitkan dajjal-dajjal yang menipu yang mana jumlah mereka lebih kurang 30 orang. Setiap daripada mereka mendakwa bahawa dialah utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.